that we are destined to be, if only you and I. Don't you lose sight of what you want. Care about the simple things in life that bring you joy and wave away your pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lecture hari ni, kita akan tengok topik kedua atau chapter kedua tentang multimedia development lah. Kenapa kita kena tahu multimedia development ni? Di mana macam mana awak nak tahu Upin Ipin cerita Ejen Ali dibuat. Dia adalah multimedia development team yang buat benda-benda tu lah So semua nampak muka saya tak? Nampak Kita akan tengok tiga-tiga topik ni hari ni lah. Saya akan compress terus. Okay. So dalam multimedia development ni ada team-team dia dan juga ada dia punya fasa-fasa dia lah. Okay. Okay. Tengok kat sini di multimedia development team. So macam mana nak tahu dia tu multimedia development team? Macam contoh, awak ambil contoh cerita Ejen Lali lah. Cerita Ejen Lali ada beberapa orang team yang bekerjasama kat dalam tu untuk hasilkan sebuah animasi yang cukup hebat lah Sampai berapa juta tu dia punya dia dapat balik kan. So dekat dalam multimedia team tu dia adalah yang expert dengan audio, dengan video, dengan animasi So kita akan tengok lah development team multimedia ni dia yang tahulah, yang expert tentang bajet, tentang macam mana nak membangunkan cerita dan sebagainya lah So dia ada dua approach atau dua pendekatan lah. Macam kita ni, kita dipanggil one person approach lah. Maksudnya macam kita. Contoh, saya bagi kerja group kat awak semua. And then awak lah yang akan jadi multimedia development team ni lah. Akan buat kerja group. Di mana saya akan minta awak buat a simple animation. Macam tu lah. Tengok tajuk tema yang saya akan bagilah. So one person approach ni dia lah yang buat skrip, dia lah yang edit audio video. And then dia lah juga produkkan grafik, dia pergi hantar and then dia jual dan sebagainya lah. Kalau macam one person approach dengan kita ni, awak buat kerja group tu and then kita kita submit lah. Kita submit kepada saya lah macam tu. Awak buat group team ni Dan ahli-ahli awak mestilah ada yang pandai buat macam contoh storyboarding Kalau untuk team approach macam contoh pembangunan cerita Ejen Ali tu lah. Cerita Ejen Ali tu dia ada ketua dia, bos dia, production manager lah yang dia tahu semua tentang budgeting lah, tentang pre-production, production, post-production. Dia tahulah macam mana jalan cerita, storyboarding dan sebagainya. Dalam-dalam tu ada team-team yang memang buat kerja tu lah. Dia akan jadi ramai lah. Kiranya kalau dia buat audio, bukan buat audio sajalah, dia ada tim-tim audio dia saja. Tim-tim audio mana yang dia expert tentang background music saja, dia expert tentang sound effect dia Okay. Macam tu lah. So kita tengok multimedia development team ada kat sini
8 lah. Ada 8 Multimedia Development Team kat sini awak kena ambil tahu ada 8 lah So, production manager ni bos dia lah. Production manager maknanya bos dia yang tahu segala serba-serbi tentang budgeting yang saya cakap tadi. Macam mana nak gunakan hardware software, macam mana dia nak susun cerita, pre-production, production, post-productionnya So kat sini ada content specialist, ada lagi yang baru masuk saya kena admin. So script writer yang tulis skrip, ada text editor, multimedia architect, computer graphic, audio video, computer programmer. So kita tengok satu-satu lah apa function-function dia. So production manager ni bos lah. Bos tu dia bukan setakat bos goyang kaki lah kat sini. Dia tahu selok-belok tentang multimedia project yang dia nak buat lah. Dia yang idea, dia yang analisis idea, dia yang set up group, dia yang manage orang ni buat apa. Dia tahu budgeting ni perlu keluarkan berapa, kena spend berapa, hardware-nya apa, software-nya apa, facility sebagainya inilah dia punya karakteristik yang dia kena ada sebagai bos atau production manager. Itulah Nanti you kena baca lah benda ni. Sebab nanti akan datang akan ada test you take notes benda-benda yang macam ni biasanya sering keluar dalam test atau final exam take note. So script writer orang yang tulis skrip lah. Dia yang susunkan jalan cerita Lepas dia susun jalan cerita and then dia jugalah yang tahu kat sini climaxnya, kat sini cerita awalnya, kat sini cerita akhirnya, susunan dia Dia yang tahu macam mana nak keluarkan dialog dan juga narrator dia lah, penceritaan. Macam text editor pula, dia salah satu cabang dalam script writer tadi. Dia banyak ambil kira tentang spelling-spelling yang ada dalam script writing tadi lah. And then dia yang susun aturan yang ini watak untuk Ali, ni watak untuk uncle dia, ni watak untuk sekian-sekian dan sebagainya lah watak-watak. Okay. Multimedia architect ni yang cabang-cabang dia banyak tu lah yang expert dengan grafik, teks tadilah, audio, music, video, foto, animasi. Dia lain, foto lain, animasi lain, grafik lain. Grafik apa? Dia tentukan grafik 3D, 2D dia, color coding dia macam mana. Kalau teks yang tadilah, audio tu macam 3 cabang tadi. Macam mana dia nak letak audio untuk narrator tu pencerita. Macam mana audio untuk suara, macam mana audio untuk watak, macam mana audio background music, macam mana sound effect dia dan sebagainya. Lain. Dia punya tim audio saja dah lain. Music pun sama lain. Untuk video lagi banyak tim dia lah. Dia nak susun cerita dalam contoh Adobe Premiere kalau dia guna So foto gambar, still image, animation pergerakan, animasi ejen Ali lah. Okay. So content specialist kita tengok kat sini. Dia dalam satu cabang yang tadilah, dia tentang informasi, data dan sebagainya. Computer graphic artist yang tahu tentang color coding. Color coding dia macam mana? Color coding, kalau biru tua, biru muda yang sesuai untuk warna ejen Ali, untuk untuk uncle dia dan sebagainya lah. Okay. Untuk 3D objek saja ada specialist dia. Untuk logo saja ada specialist dia. Ramai tim animasi dalam graphic artist sahaja. Computer programmer pun sama. Yang ni kalau awak pernah awak ada belajar programming kan, Java ke apa? Belajar apa Belajar apa Sam ni? Programming? Ya? Itu algoritma tu susunan je lah. Pakai bahasa programming apa? Ya, apa dia? Ya, C language. Itu bahasa C, ada C++, ada VB, Java, sebagainya lah. Okay.
Yang terkini kalau yang super trend untuk tengok programming ni ada Python ya. Kena tengoklah juga sebab awak adalah pelajar IT, di mana pelajar IT ni tahu tentang programming ni ya. So audio video specialist macam saya cakap tadi lah, yang pakar tentang audio saja, pakar tentang video saja. Video pun pakar macam mana dia buat panning macam mana dia buat macam mana dia view kamera untuk zoom in, zoom out, sebagainya lah. Okay. Kita teruskan dengan multimedia development phase ni. Okay, untuk tim-tim tadi, dia ada keperluan dia dalam setiap fasa lah. Okay, ini salah satu fasa multimedia development yang guna lah. Ada 6. So, fasa-fasa ni memang sering diguna pakai lah untuk pembangunan ahli-ahli tim multimedia. Untuk mulakan sesuatu penceritaan yang mereka buat lah, yang dia orang bangunkan lah. Contoh ejen Ali tu. Okay. Normally akan ada analisis fasa, design, implementasi, testing, evaluation dan publishing. So ke-6 ni ada proses di dalam pre-production, production dan post-production. Kita tengok satu-satu Pre-production untuk ni analisis dan design lah. Maknanya dekat analisis tu saja sebagai ketua dia panggil ahli-ahli utama dia untuk analisis problem statement atau masalah apa yang kita nak solve. Kita nak selesaikan masalah apa atau kita nak wujudkan cerita apa multimedia ni. Contohnya ejen Ali tu lah. Tengah trend sekarang ni orang suka tengok 3D animation ejen Ali. So mereka akan buat cerita ejen Ali tu. Mereka duduk, mereka akan tengok apa yang mereka nak pakai. Software apa nak pakai, hardware apa nak pakai, and then dia nak gunakan ahli tim berapa ramai, perlukan susunan jalan cerita macam mana, storyboardingnya, sebagainya lah. Proposal tu kertas kerja. Lepas analisis ni dah dibuat, dia susun, designkan jalan cerita ejen Ali ni lah. Macam flowchart, algo, sama lah, algo, flowchart, storyboard. Storyboard jalan cerita lah yang bertulis, berlukis tu lah. Selanjutnya bila analisis dah disusun dalam design tadi, bila dah dapat satu storyboard yang memang complete, dekat sini kerja-kerja di bahagian tim-tim tadi berlaku dah. Mana kat sini lah ada creating textnya, ada inserting grafiknya, animasinya, audio, video dan sebagainya. Penghasilan, kemasukan dan juga editing. Semuanya dekat sini. So, bahagian implementation kat sini akan berlakulah pengulangan di mana akan ada try and error. Kalau pernah dengar try and error dalam coding, dia sama diguna pakaikan untuk multimedia development phase ni lah. Di mana dekat sini lah dia akan tukar pula jalan ceritanya, dia akan tukar pula grafik dia macam ni, animasinya nak lari tak jadi lari, nak kena jalan ke, nak kena tembak dulu ke. Masuk ke audio pun sama. Try and error dia. Audio macam apa tadi? Nak tembak bunyi dia macam mana? Kalau nak berlari ada bunyi macam mana? Kalau scene sedih macam mana background musicnya? Begitulah. So bila kerja-kerja penghasilan cerita ejen Ali ni dah siap, dia tak boleh dipasarkan lagi Tak boleh dipasarkan lagi. Dia mesti ada melalui testing dan evaluation. Di mana testing dia contoh dia panggil pakar-pakar untuk tengok dahulu secara percuma cerita ejen Ali, ataupun dipanggil siapa yang macam user lah, macam kita lah sebagai kita punya penonton-penonton. Dia nak tahu macam mana keberhasilan cerita ejen Ali dia tu, sangat bagus ke, perlukan perubahan ke, penambahbaikan ke, 3D-nya bagus ke, efeknya bagus ke, dekat sinilah. Okay. Kat sinilah testingnya. Dan bila di testing, dia bukan saja-saja testing untuk tengok sajalah.
Bukan peratonton sahajalah. Dia ada juga selanjutnya evaluation atau dia dapatkan feedback kepada kita punya user lah, kita punya penonton-penonton, kanak-kanak, orang dewasa, orang tua mungkin kan. Atau yang expert tentang 3D animation, yang expert tentang jalan cerita dia akan dapatkan evaluation ni. Mungkin dalam bentuk temu ramah, mungkin atau isi form. Macam itulah. Semua ni boleh juga berlaku untuk awak punya pembangunan sesuatu web application yang awak buat lah. Bendanya lebih kurang. Tapi ini saya cerita multimedia sebab multimedia melibatkan semua elemen multimedia. Jadi saya bagi contoh Ejen Ali lah bagi awak nampak. So bila evaluation ni dah dapat, okay, dah dapat, tim-timnya dah dapat, and then dia nampak positif part lebih banyak daripada negatif part, dia boleh terus publish atau dia pasarkan atau dia tayangkan di pawagam. Macam tu. Kalau tak, dia kena patah balik dekat implementation dan testing ni. Dia kena testing balik. Dia kena datang balik dekat implementation ni, masukkan balik elemen-elemen yang dia rasa nampak negatif sangat pada penonton-penonton ni, dia kena ubah dulu contoh. Tapi selalunya tak berlaku lah sebab dia dah habis tayangkan dekat ahli-ahli tim dia dulu sebelum dia tayangkan dekat kita punya penonton kita lah. Okay, selalu evaluation ni selalunya yang positif lah dan dia boleh tayangkan kat pawagam lah. Okay. So, saya sambung dengan structured multimedia project development ni Okay. Dia daripada phase tadi ni lah. Dia cramkan melalui 3 fasa. Planning, design, development, pre-production, production dan post-production ni lah. Okay. Tadi yang banyak-banyak yang dekat atas ni, ini dia cerita terperinci. Yang ini dia cerita by fasa-fasa lah, fasa yang besar. Macam analisis dengan design dia dalam pre-production sana lah, planning. Dia lebih kepada planning. And then bahagian tengah, bahagian production, bahagian tu implementation dengan testing. Di tengah-tengah lah bahagian fasa production. Maknanya tengah-tengah buat. Sedang production. Sedang production. Ini fasa yang ketiga yang terakhir development. Fasa tu di mana dia lebih pada in the end of the production ni lah. Post production maknanya dia nak pasarkan lah cerita Ejen Ali dia tu. Okay, developmentnya. Okay. Bila saya cerita ni bendanya lebih kurang sama macam tadi lah dia. Wujudkan balik. Okay, saya nak tunjuk yang ni, gambar ni. Gancat Okay, kita tengok kat sini. Selalunya di bahagian planning atau bahagian analisis ke atas sana dekat design akan ada satu gancat macam ni lah. Di mana setiap ahli tim kena follow timeline kerja mereka lah. Kerja-kerja mereka. Di mana mereka kena tahu bila masa dia orang kena siapkan storyboard. Macam tu Bila masa dia orang kena susun storyboard ikut cerita. Macam ni lah. And then bila masa sampai masanya berapa minggu dia orang kena siapkan cerita Ejen Ali. Betul lah. Dan dalam masa timeline ni bila masa dia kena pergi testing. Maksudnya testing tu kita panggil dia punya penonton-penonton untuk tengok peratonton macam tu testing. And then dapatkan evaluation dia selalunya tak lama lah. Lepas tengok tonton dia bagi temu ramah lah. Masa tu dia dah boleh collect data dia. Dekat situ kat mana? Selalunya dekat hujung-hujung lah. And then kat hujung ni end of the production dia pasarkan lah terus. Maksudnya dia tayangkan. Maksudnya dah habis lah kerja-kerja dia. Selalunya kerja dia ni panjang. Makan bulan, makan tahun. Macam Ejen Ali tu setahun 2 jugalah. Dia tak boleh dapat dalam masa setahun untuk dapatkan the perfect story of the Ejen Ali itulah. Sebab pembikinan dia sangat-sangat teliti kalau awak tengok tu. Daripada sketcher, dia lukis. And then dia masukkan ke dalam software. And then dia pusingkan 360 darjah. And then dia masukkan elemen 3D. Banyak prosesnya Siapa yang bahagian animation tu sangat tricky lah part dia.
And then yang dia orang buat tu sangat kita katakan expert lah yang buat tu. Memang kerja dia bukan ikut office hour dah lah. Dia dah jadi siang malam kerja dia sebab dia nak mengejarkan deadline yang dia dapat kat sini lah. Ini contoh deadline lah. Deadline jalan kerja dia. So macam kita buat assignment, macam kita buat lab assessment. Macam ni lah, saya bagi deadline 2 minggu dari sekarang. So kena kejar deadline tu betul-betul sebelum tarikh Hamsah tu. Inilah dia berlaku pada waktu kita dah kerja nanti. Sama lah macam ni. Okay, macam ni dah implement lah dekat universiti dekat sekolah dan sebagainya.